Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah golongan yang mendapat naungan Allah. Okey, muka surat 63 hingga 73. Okey semua, first sekali, apa maksud naungan? Naungan ialah orang yang mendapat macam Allah pandangnya, Allah angkat darjatnya, Allah tengoknya, Allah suka dengannya. Ialah lebih kurang maksud naungan. Jadi, kita nak tengok siapakah 7 golongan tu. Dan boleh si kita jadi 7 golongan tu, golongan yang dipandang oleh Allah. Okey. Tu adalah ayat Al-Qurannya. Kita tengok satu, bukan ayat, maaf, hadis. Sebab tu tajuk hadis. Okey. Satu demi satu. Kita tengok kepada maksud. Okey, 7 golongan manusia mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah sab'ah. Sab'ah adalah 7. Pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Kira macam apa Allah simpati, Allah sayang kat kita. Pada hari ya, hanya Allah je yang akan beri naungan kat kita. Okey? Yang pertama, Al-Imam Al-Adil. Okey? Iaitu pemimpin yang adil. Al-Imam. Okey, kalau saya rasa awak boleh kot baca sikit-sikit. Andai katanya tanya, awak boleh ingat lah. Tengok. Al-Imam. Hamzah, Mim, Alif, Mim. Adil. Adil, adil lah. Okey. Boleh tengok. Adil, adil. Pemimpin yang adil. Sebab apa pemimpin tu adalah imam? Sebab bila kita contohlah dalam solat jemaah, sebab apa imam yang dipanggil pemimpin? Kita sebagai makmum yang mengikuti, kita ikut pergerakan imam. Betul sih? Mun imam rukuk, kita rukuk. Sebab ialah yang dipanggil pemimpin. Kita ikut pemimpin kita. Okey? Golongan seterusnya adalah dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Wasyabbun nasya'a fi ibadatihi rabbih. Dekat situ poin yang awak senang ingat kalimah ibadat. Awak akan tengok kalimah ibadah. Okey, saya bantu awak sikit-sikit dalam menterjemah. Okey? Walaupun awak si belajar bahasa Arab, tapi kalimah bahasa Melayu dengan kalimah bahasa Arab lazimnya macam dekat lah. Okey? Jadi kalimah ibadah. So awak ingat apa? Siapa yang beribadah? Pemuda. Okey. Pemuda syabun. Okey? Dan seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Apa keywordnya? Masjid. Awak ingat perkataan masjid? Awak tengok dalam teks. Alamak, saya terhighlight semua dah pula. Okey. Awak tengok teks. Hanya highlight perkataan masjid. Okey. Okey, aduh. Jadi kita boleh tengok ada perkataan masjid dekat situ. Okey. Jadi orang yang sentiasa hatinya mencintai masjid. Yang lelaki ya cuba-cubalah. Okey. Lepak-lepak macam ni sekalipun, cubalah sekali-sekala duduk kat masjid. Awak akan rasa ada satu perasaan yang lain bila duduk kat masjid. Okey. Seterusnya, dua orang yang saling mengasihi kerana Allah bertemu berpisah kerana Allah. Okey. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Okey, dekat situ keywordnya adalah mana yang boleh ya. Tengok kalimah tu. Tahabba. Saya sibuklah kena susah gilaannya mau highlight punya bahasa Arab. Tahabban. Tahabba tu maksudnya mencintai ataupun mengasihi. Maksudnya hanya bukan gay ya, bukan gay. Okey, bukan gay. Nya bukan gay, tapi nya adalah kita saling sayang menyayangi, kita hormat antara satu sama lain. Sebenarnya lah, mungkin setakat laki dengan laki peluk-peluk macam ni hanya saya ada masalah pun sebenarnya. Awak tengok Ustaz Abid Liu nya peluknya punya orang yang dakwah. Sebab bila kita peluk kawan kita, kita
menyatakan kasih sayang. Okey. Kita tahu kawan pegang tangan sikit alugi. Salah cara pemikirannya, si betul ya. Sebab kita telah dimomokkan dengan benda-benda macam ni. Sedangkan pegang laki sama laki, perempuan dengan perempuan, saya dah salah. Yang salahnya laki pegang perempuan, perempuan pegang laki. Okey. Kemudian, dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya dan cantik. Warajulun talbathu imra'atun zatun mansib wa jamalin. Okey. Tapi lelaki tak tadi, lalu dia menolak. Sambil berkata, aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Okey. So ingatlah bila kita rasa kita nak buat jahat, awak sebut ayat tu. Aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itulah lelaki yang baik, Tik. Seorang yang hebat, bilanya diajak berzina, nya tolak. Warajulun talbathu. Dan apabila seorang lelaki diajak olehnya seorang perempuan yang kaya dan cantik, tapi dia menolaknya. Okey. Kemudian, dan seorang yang bersedekah secara sembunyi. Bersedekah tasaddaq. Okey, awak tengok perkataan sadaqah. Dekat-dekat sikit dengan perkataan sedekah. Okey. Saddal qaf, sedekah. Okey. Secara sembunyi-sembunyi. Sebab apa orang bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Sebab kita takut kadang-kadang kan bersedekah tu macam bila kita nak menyembunyikan perbuatan baik kita ya, kita didik hati kita untuk ikhlas. Tapi macam Ustaz Abid Liu lah, kenanya pergi tolong orang secara terang-terangan. Sebab kadang niatnya bila dia buat baik, orang akan ikut. Awak perasan sih sekarang, dah ramai dah orang buat baik. Sebab dia nak ikut contoh Ustaz Abid. Terpulanglah pada kita. Kita nak sedekah macam ni. Okey. Sedekah sembunyi pun bagus. Sedekah secara terang-terangan dengan niat kita nak orang lain pun buat baik juga. Okey. Seterusnya. Sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Dia nak mengibaratkanlah sedekah sembunyi tadi. Okey. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Shimal tu adalah tangan kiri, yamin adalah tangan kanan. Dan seorang yang secara bersendirian mengingati Allah sehingga menitis air matanya. Pernah si awak rasa nak bila awak bersendirian, tiba-tiba awak ingat dekat Allah, pasti awak menitiskan air mata. Tengah awak duduk seorang-seorang, bukannya awak teringatkan diri, terkenangkan kekasih lama. Okay? Bukannya awak ngenang awak tengah frust bercinta-cinta ke benda. Tapi bila awak sendirian, awak rasa nak nangis. Kita fikir, Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Tengah awak duduk sendirian, tiba-tiba awak fikir, rasa macam, bersalah je buat mak macam tu. Rasa bersalah je asyik balik kampung. Rasa bersalah, kita rasa bersalah. Dan kita mengadu dekat Allah. Okey. Ia adalah antara golongan yang dapat naungan Allah. Sebab kita menangis. So, sekali-sekala cuba fikir apa kesalahan kita dekat Allah. Apa yang Allah beri tapi kita syukuri. Okey. Wa rajulun zakarallaha khalian faqadat ainahu. Okey, dekat situ ni ada summary kan lah, ni ada ringkaskan. Atas dia salin, kat situ pun salin juga. So apa keywordnya? 1, pemimpin. Okey. Seorang yang membenci maksiat. Awak ingat tak perkataan maksiat? Sekalilah suka maksiat lah, mestilah benci. Seorang yang mengingati Allah, yang ingat dengan Allah, yang menyembunyikan sedekahnya. 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah. Kemudian mencintai masjid. Pemuda yang hidupnya beribadah kepada Allah. 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Jadi kita dah study hadis tu, apalah salahnya kita jadilah antara 7 golongan tu. Walaupun di dalam hadis ini menyatakan perkataan pemuda. Okey? Tapi yang perempuan pun apa salahnya kita jadi seperti tu, okey? Cuba mencintai masjid, kita nangislah kerana Allah, buat sedekah baik-baik, okey? Kemudian, maksud satu persatu, maksud pemimpin yang adil.
Pemimpin yang menjalankan tanggungjawab dengan orang yang di bawah pimpinannya berpandukan Al-Quran dengan hadis. Okey, kena cakap berpandukan Al-Quran dengan hadis. Okey, awak boleh tambah nota awak. Sebabnya adalah kita nak cakap bila berpandukan Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dan hadis tu hanya menjadi panduan. Apa yang kita buat tu, kita rujuk Al-Quran dengan hadis. Yang menjadi panduan ataupun rujukan. Contohlah pemimpin yang adil, bila dia buat apa-apa, dia rujuk. Kita ambil contohlah Dr. Zulkifli. Tahu Dr. Zulkifli? Dr. Zulkifli dulu dia adalah mufti dan sekarang dia menjadi menteri agama. Kalau awak perasan lah, kalau awak perasan, mufti tu, bila kita contohlah ada isu sekian, kita akan tanya mufti, kita akan tanya menteri agama. Dan menteri agama akan cakap, merujuk Al-Quran dan hadis. Sebab bila kita rujuk Al-Quran dan hadis, insya-Allah kita sesat. Apa contohnya? Memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi. Ya contoh pemimpin yang adil. Nya akan contohlah Saidina Umar, silap saya. Kak Usman, saya ingatlah. Nya selagi nya sibuk makan benda yang sedap. Sebab bila nya tengok rakyatnya makan benda yang sedap, maka dia rasa sedih. Nya nak memenuhi keperluan rakyat dulu. Apalah artinya nya duduk bersenang lenang tapi rakyatnya susah. Mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Bila kita ada kuasa, kita cegahlah kemungkaran. Macam ni nak cegah, macam-macam caralah. Kemudian, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Pemuda yang memenuhi masa melakukan ibadah kepada Allah sama ada ibadah wajib ataupun sunat. So, apa-apa yang wajib, buat. Apa-apa yang sunat, buat. Contoh, qiyamul-lail, baca Al-Quran, zikir. Kita mungkin si pandai baca Al-Quran, kita berzikir. Tapi usahalah untuk membaca Al-Quran, pandai Al-Quran. Melaksanakan tuntutan solat 5 waktu. Itu ibadah. Apa maksud ibadah? Ibadah ialah, tulis. Ibadah ialah melakukan kebaikan ataupun melakukan, tulis penuh lah, saya susah nak tulis. Apa-apa je perbuatan yang tidak melanggar perintah Allah dan kita akan dapat pahala. Kita niat kerana Allah, insya-Allah dapat pahala. Seorang yang hatinya mencintai masjid. Apa maksudnya? Dia sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid. Yang rasa excited je memakmurkan masjid. Biasalah kalau awak dah biasa pergi masjid, hati awak rasa excited. Awak si pergi masjid, awak akan rasa macam rindu. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi haji dia akan rasa rindu dengan Kaabah. Dia akan rasa rindu dengan Mekah. Sama aja bila awak dah biasa pergi ke masjid, awak akan rasa ada satu perasaan yang, ya Allah, rindunya suasana. Suasana berhempit, berjemaah, suasana ambil wuduk. Memang kita akan rasalah perasaannya. Contoh, kita tunai solat fardu secara berjemaah. Kemudian join aktiviti-aktiviti masjid, majlis ilmu. Apa contoh majlis ilmu? Ceramah-ceramah. Dua orang yang saling mengasihi, iaitu bersahabat berasaskan keimanan. Saling tegur. Contoh, Saidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah. So, Saidina Abu Bakar dengan Rasulullah adalah best friend forever. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Kalau awak belajar dalam tajuk sirah, Muhajirin dengan Ansar tu hanya bergabung semasa hijrah Rasulullah. So, best friend. Seorang yang membenci perbuatan maksiat. Seorang yang membenci dan menjauhi semua perbuatan yang melanggar. Yang menjauhi semua perbuatan yang melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, menjauhi perbuatan mencuri, menghindari pergaulan bebas. Menyembunyikan sedekahnya. Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa mengharapkan pujian manusia. Tapi kena Ustaz Abid Liu macam mana? Satu lagi awak kena tahu, Ustaz Abid Liu nya ada menerima duit-duit daripada masyarakat lain. Supaya orang tahu ke mana duit yang disalurkan. Supaya orang nampak lah. Memberikan sumbangan keuangan sejarah perbankan dalam talian online banking.
buatlah macam ni. Mun awak nak tunjuk sekadar bukti, okey. Tapi elakkan perasaan riak lah sebab kita takut. Mewakafkan tanah. Okey. Macam si pada kisah mewakafkan lah. Kita ada tanah, boleh kita wakaf? Boleh. Okey, satu hari tiba-tiba awak ada banyak duit lebih lah. Awak pergi beli selipar Jepun, letak kat masjid, niat nak wakaf. Siapa yang pakai selipar yang pergi ambil wuduk, awak akan dapat pahala. Tengok. Seorang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air matanya. Contoh beristighfar, mengharap keampunan sehingga mengalirkan air mata. Kita istighfar, astagfirullahalazim. Kita istighfar sampai kita nangis sebab kita kenang dosa-dosa kita dulu. Kita rasa sedih, kita rasa nak Allah ampunkan dosa kita. Okey, ya contohnya. Okey, kemudian kita pergi kepada pengajaran hadis. Apa maksud pengajaran? Apa iktibar? Apa yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah. Yang kedua, hendaklah berusaha memperbanyakkan sedekah kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa. Macam ni yang bersedekah yang menyucikan harta. Adakah kita cuci macam kita pergi dobi? Cik. Okay, maksud kita menyucikan harta tu, okey. Contohlah, dalam kita bekerja, contohlah awak pergi kerja dekat sikit kedai lah, kedai makan. Awak si tahu, dalam orang kita berjual kat kedai-kedai yang tadi nak, mungkinlah dalam kita mendapat duit, kita tak si tahu sumber kita adalah daripada sumber-sumber yang si berapa nak elok. Jadi, sebahagian daripada harta kita tadi, kita buat ke arah ke jalan yang sedekah macam ni. Jadi, kita punya rezeki tadi ada keberkatan. Sebab rezeki kita bukan 100% kita yang punya. Simple lah. Kalau awak dah bekerja biasa-biasa, awak si mampu nak sedekah benda yang besar, belilah makanan kucing. Harga RM3 lebih. Jumpa kucing, kita beri. Ia pun sedekah juga. Kita sedekah pada haiwan. InsyaAllah, sucikan harta kita. Kita hendaklah berusaha untuk memakmurkan masjid. Apa maksud memakmurkan masjid? Kita hidupkan masjid ya, supaya masjid yang isi lengang. Janganlah kelak bila dah ada hantu kah, ada apa baru nak pergi masjid. Bukan macamnya. Maksudnya, kita sentiasa memakmurkan supaya masjid yang hidup, supaya masjid yang sentiasa ada orang. Supaya anak-anak kita, adik-adik kita tengok rasa macam benda yang adalah satu keperluan. Kita rasa terhibur je tengok masjid yang ramai. Keempat, kita hendaklah memanfaatkan usia muda kita dengan mendekatkan diri dengan Allah. Janganlah dah sakit tenat baru nak ingat Allah. Kita sihatkah kita apa? Kita dekatkan diri pada Allah. Kelima, kita hendaklah saling mengasihi supaya hidup aman damai. Yalah tadi, bila kita rasa sentiasa banyak dengki, kita si damai. Tapi bila kita mengasihi, kita rasa tenang. Kita hendaklah menjauhi maksiat agar selamat dari kemurkaan Allah. Sebab bila kita dekat kat maksiat, Allah marah kita. Yang ketujuh, kita hendaklah melazimi amalan zikrullah agar kita tenang. Kalau kita sedih, berzikirlah. InsyaAllah, Allah campakkan ketenangan dalam hati kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.